Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Diharap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah, kita akan sambung pelajaran pendidikan Islam tahun 5 bidang sirah di bawah tajuk Nabi Muhammad Pemimpin Agung bagi siri kedua. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan pelajaran kita, kamu semua boleh merujuk buku teks pada halaman muka surat 154 hingga 156. Baiklah, mari kita lihat pembelajaran berikutnya. Baiklah, sekarang mari kita lihat ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Ciri yang pertama ialah kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan dakwah baginda. Ciri yang kedua pula ialah berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul yang ketiga pula ialah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad menggali parit bersama-sama. Ciri keempat pula ialah apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Ciri kelima pula ialah keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpihak kepada musuh.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksananya. Baginda bermunajat mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Ciri-ciri keenam pula ialah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berlakunya angin kencang yang merobohkan kemah-kemah musuh dan merosakkan harta benda mereka. Mereka berasa gerun dan takut, lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Ciri ketujuh pula ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Baiklah, begitulah ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Baiklah, pada bahagian terakhir ini, mari sama-sama kita lihat iktibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Iktibar yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Iktibar kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Yang ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Kelima pula, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Dan yang ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ke-8, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh
orang yang dipimpin. Diharap murid dapat memahami topik pelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada sesi kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua murid yang sudi mendengar perkongsian pada hari ini. Diharap kita dapat berjumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum.